Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan Estetika Bahasa akan membentangkan bahan bantu mengajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi di bawah Capacity Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Capacity Pedagogi Pembelajaran Bermakna ini merangkumi BMMB 3063 yaitu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan BMMB 3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pencara penasihat kami adalah Dr. Rahma binti Abdul Ghani dan Puan Haja Marina binti Malik. Ahli kumpulan estetika bahasa terdiri daripada saudari Cawan Ching, saudari Marshaliza binti Muhammad Syukri, dan saya sendiri, Muhammad Haziq Eman bin Muhammad Jeffrey. Bahan bantu mengajar yang dihasilkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, yaitu 10 simpulan bahasa dalam anggota badan. Sebelum itu, suka saya membentangkan hasil pembelajaran. Pada akhir tugasan ini, pelajar akan dapat BMMB 3063 menghubung kaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Seterusnya, BMMB 3073 membina bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa bagi pembentangan secara berkumpulan. The big idea untuk kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB ialah pemanfaatan digital mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Oleh itu, daripada big idea yang telah dinyatakan tadi, maka timbullah persoalan utama, iaitu bagaimanakah teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat membentuk bangsa yang berpenadapan. Secara langsung, daripada persoalan utama tadi, maka timbullah 4 persoalan kecil, iaitu yang pertama, apakah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang berkesan dan relevan sepanjang masa? Persoalan yang kedua, bagaimanakah menghubungkaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan? Persoalan yang ketiga, bagaimanakah mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan bahan TMK? Dan persoalan yang terakhir, iaitu sejauh manakah bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang kreatif dapat mengangkat martabat bahasa Melayu. Selain itu, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan kerangka konsep KPBB. Untuk kursus BMMB 3073, antara kemahiran bahasa yang dipilih ialah aspek seni bahasa untuk mengajar murid-murid tahun 3. Selain itu, standard kandungan yang dipilih ialah 4.1, iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastra. Manakala standard pembelajaran yang dipilih ialah 4.1.1, yaitu bercerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun, yaitu simpulan bahasa. Untuk kursus BMMB 3063, antara pendekatan yang diaplikasikan ialah pendekatan perpustakaan bahan, manakala strategi yang digunakan ialah strategi tidak hibur. Di samping itu, antara kaedah yang diaplikasikan ialah kaedah kognitif, manakala teknik yang digunakan ialah teknik bercerita. Akhir sekali, antara pendekatan modular ialah aspek seni bahasa dengan tema perpaduan. Antara kemahiran-kemahiran yang kami perolehi dalam penghasilan produk ini ialah kemahiran mencipta, kemahiran mengaplikasi, kemahiran berfikir, kemahiran saintifik, kemahiran memahami, kemahiran mencari maklumat untuk pengetahuan, kemahiran mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif, kemahiran mengembang dan membaiki kemahiran berfikir, kemahiran berfikir melampaui batas, dan kemahiran menyelesaikan masalah. Seterusnya, model pembelajaran murid dalam penghasilan produk ini, yang pertama yaitu perhubungan. Dalam perhubungan ini, aspek yang pertama ialah memupuk dalam diri murid untuk mencintai keindahan simpulan bahasa. Bagi aspek yang kedua yaitu merangkai, itu kolaboratif kalangan murid bagi melancarkan aktiviti yang dilakukan. Dari segi belajar, cara belajar pula, aspek yang pertama yaitu metakognitif. Produk yang kami hasilkan membantu murid memahami simpulan bahasa dan menghubung kait dalam anggota badan yang terlibat. Dari aspek agensi pula, produk ini memberi autonomi kepada murid untuk melaksanakan aktiviti berdasarkan kefahaman mereka. Dan aspek yang terakhir dalam belajar cara belajar yaitu maklum balas yang terdiri daripada maklum balas murid dan juga komuniti pendidikan seperti pensyarah dan juga guru-guru. Yang terakhir yaitu aspirasi. Aspek dalam aspirasi ini ialah jangkaan. Produk ini mendorong murid untuk meningkatkan keyakinan diri dalam berinteraksi. Dari aspek keperluan dan minat pula, produk ini dapat memupuk minat murid menghayati penggunaan simpulan bahasa. Seterusnya, saya membentangkan model reka bentuk pembelajaran. Aspek yang pertama ialah rakan pembelajaran. Produk yang kami hasilkan memerlukan penglibatan guru dan murid sebagai penggerak, serta murid dalam satu kumpulan bagi menjalankan aktiviti. Manakala, rakan pembelajaran dalam penghasilan produk kami ialah terdiri daripada para pensyarah sebagai penasihat dan juga rakan-rakan. Dari aspek persekitaran pembelajaran pula, aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dan mengetengahkan fokus utama yaitu simpulan bahasa. Dari aspek pemanfaatan digital, kami menggunakan variasi platform dalam menghasilkan produk kami antaranya seperti PowerPoint, Canva, Wordwall, dan juga CapCut. Kepelbagaian platform yang kami gunakan
dapat menghasilkan bahan bantu mengajar yang fleksibel yang dapat digunakan sama ada secara atas talian iaitu menggunakan Google Meet ataupun juga boleh dilaksanakan di dalam bilik belajar seperti penggunaan LCD dan juga skrip iaitu membaca. Aspek yang terakhir ialah amalan pedagogi di mana memberi peluang dan juga ruang untuk membuat pilihan dalam penglibatan dan motivasi proses pembelajaran. Di samping itu, kompetensi pembelajaran bermakna 6C terdiri daripada SASIA iaitu karakter, kewarganegaraan iaitu citizenship, kolaboratif, komunikasi iaitu communication, pemikiran kritis, critical thinking dan juga creativity. Sekarang, saya akan mengaitkan 6C ini dengan tugasan yang telah dilakukan. 6C yang pertama iaitu SASIA. Kami telah menerima pendapat dan juga maklum balas daripada pesyarat kami dan rakan secara terbuka untuk membuat penambahbaikan produk yang telah kami hasilkan. 6C yang kedua iaitu kewarganegaraan. Pemilihan segala pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PDP dalam menggunakan bahan bantu belajar BBB yang dibangunkan dan mencari alternatif terbaik untuk membolehkan murid dapat memanfaatkan BBB tersebut. Di samping itu, 6C yang seterusnya ialah kolaboratif. Kami telah mengadakan sesi perbincangan dan membuat kerja secara bersama-sama melalui aplikasi seperti Google Slide, Google Doc, Canva dan lain-lain. Selanjutnya, 6C yang seterusnya ialah komunikasi. Pada musim pandemik COVID-19 ini, hal ini tidak menjadi halangan kepada kami untuk mengadakan sesi perbincangan dan melibatkan komunikasi, yaitu dengan menggunakan digital dengan bantuan aplikasi seperti WhatsApp dan Google Meet. Kemudian, 6C yang kelima ialah pemikiran kritis dengan menganalisis kehendak soalan kerja khusus yang diberi bersama-sama. Seterusnya, 6C yang terakhir iaitu creativity dengan menghubungkaitkan pengajaran dengan sumber yang ada di sekeliling kita seperti menggunakan anggota padan untuk mengajar simpulan bahasa. Kerangka kerja 3I. I yang pertama adalah engagement, iaitu keterlibatan. Membolehkan pelajar memberi tumpuan kepada tugasan ataupun matlamat dengan kurang gangguan. Kedua, memotivasikan pelajar untuk memulakan proses pembelajaran. Dan ketiga, menyebabkan perubahan tingkah laku pelajar daripada pasif ke aktif melalui penggunaan teknologi secara bersama. I yang kedua, yaitu enhancement, yaitu peningkatan. Membolehkan pelajar membangunkan atau menunjukkan kefahaman mendalam bermakna berkaitan matlamat atau kandungan pelajaran dengan menggunakan kemahiran aras tinggi. Seterusnya, sebagai perencah untuk membolehkan konsep dan idea mudah dipahami. Dan yang ketiga, mewujudkan laluan untuk pelajar mempamerkan kefahaman terhadap maklumat pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tradisional. I yang terakhir yaitu extension ataupun lanjutan, yaitu mewujudkan peluang untuk pelajar terlibat dan dengan pembelajaran pada bila-bila masa. Seterusnya, menghubungkaitkan pembelajaran dengan pengalaman hidup seharian. Pelajar dapat menghubungkaitkan maklumat pembelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pelajar dapat membina kemahiran insani secara autentik yang digunakan dalam kehidupan seharian. Berikut menunjukkan pemahaman digital kerangka 3R yaitu rigor, relevance, dan relationship. Kerangka 3R ini dapat dibagikan pada konsep, peranan guru dan pelajar, serta peranan guru dan pelajar. Seterusnya, pemanfaatan digital kerangka 3R yaitu rigor, relevance, dan juga relationship. Bagi bahan grafik yang pertama yaitu konsep, kita dapati apabila tahap model aplikasi ditingkatkan, sama seperti taksonomi pengetahuan ditingkatkan, pencapaian akan semakin bertambah. Sebagai contoh, tahap pertama pemerolehan, tahap kedua aplikasi, tahap ketiga asimilasi, dan tahap keempat adaptasi. Bahan grafik yang kedua akan menunjukkan peranan guru dan juga pelajar. Sebagai contoh, apabila model aplikasi ditingkatkan, sama seperti taksonomi pengetahuan, pencapaian akan meningkat. Sebagai contoh, pertama sekali guru bekerja, kesannya pelajar akan bekerja. Apabila pelajar bekerja, pelajar akan berpikir. Dan pencapaian yang terakhir adalah pelajar bekerja dan berpikir. Graf yang seterusnya, saya akan memberi contoh melalui graf tersebut. Apabila model aplikasi ditingkatkan, maka taksonomi pengetahuan juga ditingkatkan, pencapaian akan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, yang pertama, menggunakan aplikasi Google Sheet, guru menyelesaikan nama negara dan juga pelajar akan memasukkan nama-nama ibu negara berkenaan. Tahap yang kedua, penggunaan aplikasi Google Earth, pelajar mencari lokasi ibu negara bagi negara-negara yang berkenaan. Yang tahap yang ketiga, penggunaan research digital, pelajar mencari, menganalisis dan membuat rumusan kenapa lokasi berkenaan dipilih sebagai ibu negara. Dan tahap yang terakhir, pelajar menghasilkan blog, journal, e-book ataupun flipbook mengenai negara, ibu negara dan juga keistimewaan ciri unik negara tersebut. Aktiviti pembelajaran menggunakan konsep where to. Where to. W yang pertama yaitu where, memberi peluang pelajar berfikir, berkongsi dan merancang tindakan untuk menyelesaikan masalah, PDP dan menyiapkan tugasan. H, hope, yaitu memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengaplikasikan strategi dan kaedah serta teknik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. E, equip, mencuba daripada pelbagai strategi yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. R, rethink, menggunakan berbagai alat sebagai penyelesaian kepada masalah khususnya pemanfaatan digital. E, evaluate, memberi semakan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan model penyelesaian masalah yang tertentu. T, talent, menyertakan keupayaan pelbagai kecerdasan dan pelbagai masalah seperti logik, visual, dan sebagainya. Dan akhir sekali O, yaitu organize, menggunakan pendekatan kolaboratif dan kooperatif seperti I think, patient, dan round robin. Saya akan membentangkan hasil yang diperolehi daripada pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini.
Yang pertama ialah pengetahuan baharu. Menerusi pelaksanaan ini, kami mendapat pendedahan kepada aplikasi teknologi maklumat komunikasi yang pelbagai seperti penggunaan WordWall, CapCut, PowerPoint dan Canva dengan meneroka fungsi-fungsi yang terdapat dalam platform-platform tersebut. Seterusnya ialah manfaat. Manfaat daripada pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini ialah dapat memperkembangkan cetusan idea baharu dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang berkesan dengan memperkasakan simpulan bahasa. Namun begitu, terdapat juga cabaran-cabaran yang kami dapat atasi dalam pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini. Antaranya, gangguan rangkaian internet serta kekangan perbincangan secara maya menyukarkan perkongsian idea antara ahli kumpulan dan juga penghasilan produk. Manakala cadangan penambahbaikan pada masa akan datang ialah penambahan animasi dan juga audio yang lebih lancar dalam bahan bantu mengajar kami. Dan memperbanyakkan penggunaan simpulan bahasa yang boleh dikaitkan dengan anggota badan sesuai dengan konsep yang kami ingin sampaikan. Berikut merupakan maklum balas yang kami terima pada ruangan komen. Pada itu, kami juga menerima maklum balas daripada rakan luar negara. Berikut merupakan bahan bantu mengajar yang kami hasilkan secara ringkasnya. Bahan bantu mengajar ini terdiri daripada simpulan bahasa dikaitkan dengan anggota badan. Oleh itu, murid perlu memikirkan simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan gambar dan juga ayat yang diberikan. Terdapat 10 simpulan bahasa yang disediakan. Dalam pada itu, kami juga menyediakan skrip iaitu membaca untuk murid-murid melakonkan serta membaca skrip tersebut dengan intonasi bercerita yang sesuai. Kemudian, murid-murid akan bersoal jawab daripada soalan-soalan berdasarkan simpulan bahasa dengan anggota badan yang telah dipelajari. Sekian saja pembincangan daripada kami. Terima kasih.